أستغفر الله العظيم الذي لا إله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Fadil pengurus Pusat Dakwah Ustaz Malik, sahabat saya Ustaz Asri dan seluruh para staf Pusat Dakwah yang dirahmati Allah sekalian, semua tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada saat ini bersama-sama kita merasakan rasa syukur yang tidak terhingga-hingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk bersama pada tengah hari ini dalam kuliah Ramadan pada hari yang ke-23 kita berpuasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sudah berada pada saat-saat yang sebegitu kritikal. Adakah puasa kita dikira akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana puasa ni dia ada KPI dia. Dia ada kayu ukur dia. Diterima ataupun tidak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berpandukan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sentiasa kita dengar ni, Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan puasa kepada kamu seperti mana telah difardukan juga kepada umat yang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, pasti kamu akan memperoleh takwa. Dalam ayat yang kita baca ni, seringkali orang menterjemahkan la'alla dengan mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Menurut si bawah ulama nahwu, kalau la'alla itu yang katanya ialah Allah, dia tidak lagi memberi makna litarajji, tapi dia memberi makna litahqiq. Maknanya bukan lagi mudah-mudahan, tapi maknanya ialah pasti. Pasti kamu akan memperoleh takwa. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menegaskan kepada kita tentang tujuan puasa ialah untuk kita memperoleh takwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab Allah Subhanahu wa taala sangat mementingkan kita untuk mendapat takwa, sebab ukuran kita pada sisi Allah ialah pada takwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah siapa paling bertakwa di kalangan kamu. Jadi kita mesti menggagaskan dalam kehidupan ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk kita nak memperoleh takwa. Takwa sangat penting dalam hidup. Sebabnya takwa sangat penting dalam hidup ialah kerana takwa ialah bekalan dalam perjalanan kehidupan. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah sebut, buatlah bekal. Kerana kata Allah, sebaik-baik bekal, sebaik-baik bekalan ialah takwa. Hidup ni ialah suatu perjalanan. Kehidupan kita di atas muka dunia. Atas muka dunia ni kita akan jumpa dengan macam-macam perkara, kita akan jumpa dengan macam-macam benda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antara yang paling besar, hidup di atas muka dunia, kita pasti akan bertemu dengan pelbagai ujian. Seperti yang Allah sebut, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dialah Allah yang telah menjadikan mati dan hidup, sebab dia nak uji siapa amal paling baik. Dalam hidup ni kita akan jumpa pelbagai ujian. Terlebih-lebih lagi orang yang kata dia beriman. Setiap orang yang kata dia beriman, dia mesti kena uji. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan untuk berkata kami beriman sedangkan mereka tak diuji? Jadi di atas isu-isu macam inilah takwa penting. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi betapa pentingnya takwa sehingga dia menjadi rukun yang terpenting pada saat himpunan mingguan kita pada setiap hari Jumaat.
atau khatib berpesan dengan takwa. Hari ini kita hidup dalam situasi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, umat Islam berdepan dengan krisis takwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Umat Islam berdepan dengan krisis takwa. Umat Islam macam tak takut kat Tuhan. Umat Islam jadi umat yang sembrono di dalam menjalani kehidupan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak takut makan yang haram, ambil yang haram dan sebagainya. Jadi bila mana di dalam hati tak ada takwa, itulah yang jadi masalah umat manusia hidup di atas muka dunia. Saya teringat waktu budak-budak dulu, Tok Khatib seluruh Kedah ni, bila mana mereka baca khutbah, ada satu buku. Kalau tak salah ingat, buku tu keluaran daripada Jabatan Agama Negeri Johor. Daripada awal sampai habis buku tu, bila mana Tok Khatib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berpesan takwa, dia terjemah takwa dengan takut. Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa kita disuruh takut kepada Allah? Sebab takut kepada Allah akan mendekatkan kita kepada Allah. Dia beza dengan kita takut kepada selain Allah. Seseorang yang takut kepada orang, dia akan lari daripada orang tu. Takut pada binatang, sekian-sekian, orang tu akan lari daripada binatang tu. Tapi berbeza takut kepada Allah, maka dia mendekatkan diri kita kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itulah kita minta dalam doa, Allahumma ahyina bihayatil ulama. Wahai Tuhan, hidupkanlah kami seperti hidup para alim ulama. Macam mana hidup para alim ulama? Para alim ulama mereka hidup dalam keadaan mereka takut kepada Allah. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya sahaja yang takut kepada Allah itu ialah para alim ulama. Sepatut segi kita fikirlah, patut ulama ni kena buh cinta lah. Innama yuhibbullah min ibadil ulama. Hanya sahaja yang cinta kepada Allah itu adalah para alim ulama. Tapi tidak, Allah buh innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hanya sahaja yang takut kepada Allah itu ialah para alim ulama. Pasal apa? Sebab takut mendekatkan kita pada Allah. Jadi maknanya tidak ada yang paling dekat dengan Allah melainkan para alim ulama. Jadi kita pun minta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad untuk kita dekat dengan Allah melalui takut kita pada Allah. Jadi takwa itu diterjemahkan dengan makna takut, walaupun takwa itu bukan makna takut ya. Pelbagai makna takwa dalam Al-Quran tu, dalam banyak tempat dalam Al-Quran yang berkait dengan takwa, bukan semua makna takut. Tapi takut ialah sebahagian daripada makna takwa. Bila seorang tu takut pada Allah, dia akan berhenti buat jahat. Bila seorang tu bertakwa pada Allah, dia akan minat buat taat. Dulu ada satu orang zaman salafus salih, dia ni jual buah sallallahu alaihi Muhammad. Satu hari main satu orang perempuan beli buah. Perempuan ni dalam duk beli tu, dia kata, ada lagi tak buah yang paling baik
Hak elok lagi ada tak? Dia kata ada, tapi di rumah. Akhirnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang perempuan tu kata, saya nak yang elok tu. Dia kata okey, di rumah. Akhirnya orang lelaki ni balik ke rumah, perempuan ni ikut. Sampai di rumah, dia buka kunci di rumah salah sayyidina Muhammad. Dia suruh, dia sila orang tu masuk, sila. Bila masuk dalam rumah tu tak ada siapa. Yang ada hanya dia dan perempuan yang baru masuk tu. Dia jangan buat main. Bila dua-dua, pasti ada tiga. Yang tiga tu ialah syaitan. Perempuan jangan buat main. Nabi dah pesan daripada awal lagi, la takhluwanna bi imra'atin walau tu'allimuhal Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamu jangan berkhalwat berdua-dua dengan perempuan sekalipun kamu mengajarnya Al-Quran. Ngajak Quran tu, sekalipun kamu mengajarnya Al-Quran, perempuan jangan main-main. Sebab Nabi kita memperingat juga, ma taraktu fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, tidak aku tinggalkan satu fitnah yang paling besar kepada orang lelaki lebih daripada fitnah perempuan. Fitnah perempuan ni tok guru pun jatuh, anak ibadah pun jatuh, siapa pun akan jatuh. Allahumma salli ala sayyidina. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perempuan ni pun kelas-kelas buah. Betul, perempuan ni tengah duduk kelas buah, dia main, iblis bisik. Bila iblis bisik, ketika tu dia pun tercetus, dia terpeluang nak buat jahat dengan perempuan ni. Dia pun akhirnya pergi peluk perempuan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia nak buat jahat dengan perempuan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dia cium perempuan tu. Ketika tu perempuan tu kata, ittaqillah. Habis. Takutlah kepada Allah. Oleh kerana dia orang bertakwa, sebut-sebut tu timbul rasa takut. Tak berani, sedap. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Saya minta maaf. Nampak tak takwa? Jadi takwa ni penting. Takut pada Allah tu, sebut Allah tak berani. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi hak inilah perolehan daripada puasa. Kita dah berapa lama dah puasa? Kalau pada umur 15 dulu, lalu umur 50, berapa puluh tahun dah kita puasa. Macam orang duk himpun duit, masalah Sayyidina Muhammad, kalau daripada umur 15 himpun duit lah juta dah kot. Masalah Sayyidina Muhammad. No. Kalau daripada umur 15 hari itu kita menghimpunkan takwa, lah tak mana dah takwa kita. Itulah yang dikatakan puasa. Betul tak betul puasa ni melahirkan takwa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana seorang tu puasa, dia tak makan tu walaupun tak ada orang. Sallallahu alaihi wasallam. Duduk dalam rumah ada, bini pun tak ada, anak pun tak ada, semua tak ada, dia tak makan. Pasal apa? Sebab takwa. Takwa ni mana apa? Depan orang macam tu, belakang orang pun macam tu. Maknanya di mana-mana pun kita macam tu. Sebab di mana-mana pun tak hilang Allah di hati dia. Maka sebab tu Nabi kata, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Inilah yang menahan dari buat jahat ni di hati ni. Saya pernah naik kapal terbang satu masa pergi buat umrah. Kapal terbang kami tu hari itu transit di Thailand, di Bangkok. Salah Sayyidina Muhammad. Bila kapal terbang tu transit sana, naiklah orang-orang yang saya kata lepas ni orang apa? Dengan seksi-seksinya, masalah sana pakai hitam semua, pakai baju sekat tu, hak lain pakai hitam semua. Masalah sana lepas ni orang mana? Orang apa? Nak kata kita tak erti. Nak kata Islam, kita tak kata nampak ciri-ciri keislaman dia. Allahumma salli ala sayyidina. Sehinggalah
kapal terbang tu masalah nak sampai dah ke Jeddah. Depa tadi tu tanpa segan silu masalah Sayyidina Muhammad pakai niqab. Oh, Arab lah, ingat ke bangsa apa? Masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, waktu turun flight tak ada dah seksi tadi, depa duduk dalam niqab dah, dalam puldah dah. Tuan-tuan, tu mana apa? Tu mana mereka tak bertakwa di Thailand. Mereka bertakwa, tak tahu di mana lepas takwa. Salah Sayyidina Muhammad. Maknanya takwa akan menjadikan kita seorang Islam yang baik di mana saja kita duduk. Salah Sayyidina Muhammad. Berbeza dengan ajaran sekularisme. Ajaran sekularisme dia nak bagi jadi kita jadi warga negara yang baik je. Salah Sayyidina Muhammad. Islam nak menjadikan seseorang itu seorang muslim yang baik ataupun seorang muslimah yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya kalau kita seorang muslim yang baik, seorang Islam yang baik, di mana saja kita duduk kita seorang Islam. Aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Di mana saja kamu berhadap, di semua tempat ada Allah. Di mana saja kamu berhadap, kamu menghadap kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu jadi macam tadi. Warga negara Saudi yang baik. Baik. Negara dia tak boleh pakai macam tu. Salah Sayyidina Muhammad, negara dia kena pakai macam tu. Ni tapi ni Saudi hari tu lah sebelum Raja Salman ni, sebelum Raja Muhammad Salman ni. Salah Sayyidina Muhammad. Hari ni dah tukar lah Saudi. Saudi dah jadi Saudi moden. Saudi moden ni ialah petunjuk aras kata dunia sudah pun hampir kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi subhanallah, hari ini Saudi dah balik sikit-sikit kepada zaman jahiliah dulu. Sayyidina Sayyidina Muhammad. Hari ini dia panggil jahiliah juga tapi moden. Dulu jahiliah kuno, hari ini jahiliah moden. Betul tak betul? Saudara Sayyidina Muhammad, saya terkejut. Macam manalah Arab Saudi boleh terima pembinaan patung berhala di tanah Arab. Panggil India Mario. Mai India hak sembah berhala tu mai buat patung di negara Arab. Depa dah baliklah zaman jahiliah. Sembah balik berhala. Allah Sayyidina Muhammad. Ada satu orang kawan tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak balik daripada Kuala Lumpur, nak balik mai Jamal Ustaz lah, Salah Sayyidina Muhammad. Naik kapal terbang. Ustaz ni ustaz selebriti juga. Dia kata, "Ustaz, saya nak hantar Ustaz." Itu boleh. Dia pun dalam perjalanan nak pergi daripada Saudara Sayyidina Muhammad, daripada penginapan nak pergi ke airport tu, saya duk tengok jam. Tapi dia tak kisah saya duk tengok jam. Dia buat pelan, slow lah. Kita duk tengok jam, takut tak dan. Rupa-rupanya dia bawa saya ke Kuala Lumpur, ke airport tu sebab dia nak cerita kat saya mimpi dia. Mimpi dia panjang Ustaz Seri. Daripada naik kereta tu sampai ke airport tu panjang mimpi dia. Saudara Sayyidina Muhammad. Dan dia cerita detail mimpi dia. Dalam tengah jam ada juga mimpi dia cerita panjang. Saya ringkas. Dia mimpi dia pergi Mekah. Saudara Sayyidina Muhammad pergi dengan satu orang ustaz juga. Sampai di Mekah, dalam mimpi dia tu dia tengok dalam Masjidil Haram Kaabah tak ada. Allah, Kaabah tak ada. Dan orang tarik tali. Dia tulis di sini pernah ada Kaabah. Salah Sayyidina Muhammad. Waktu tu dia tengok orang yang berada tu sembahyang. Ada yang menghadap timur, ada menghadap barat, ada menghadap utara, ada menghadap selatan. Waktu tu dia menangis. Dia kata umat Islam pecah dah. Jadi orang tak tahu Kaabah di mana. Jadi orang menghadap ikut suka dalam mimpi dia tu.
Dia menangis. Ya Allah, umat Islam pecah dah, kata dia. Sebab Kaabah ialah tempat penyatuan umat Islam. Bila mana Kaabah tak ada, habis umat Islam. Akhirnya habis bahagian pertama tu, dia balik Malaysia. Salah Sayyidina Muhammad balik Malaysia, pi pula tu panjang, pi pula Mekah. Pi pula Mekah. Salah Sayyidina Muhammad kali itu dia terima sesuatu daripada orang Arab Saudi. Kata Arab Saudi ni sebab Arab Saudi ni dia pakai serban hak buat atas kepala. Jadi Musa Sayyidina Muhammad, jadi orang-orang Saudi tu pun bagi sesuatu kat dia. Tapi tak ada benda, macam isyarat ya. Dia pun terima buat balik Malaysia. Musa Sayyidina Muhammad balik Malaysia. Musa Sayyidina Muhammad tengok Kaabah duduk depan rumah dia. Musa Sayyidina Muhammad, Kaabah tu di Kuala Lumpur. Tengok Allah, Kaabah nak tawaf. Tapi kawan dia kata, ustaz juga, dia kata, ustaz jangan tawaf ustaz, tak boleh tawaf. Kaabah ni segi hukum hanya boleh ditawaf kalau duduk di Mekah. Kalau duduk luar Mekah tak boleh tawaf. Oh, baru tahu. So dia kata, Musa Sayyidina Muhammad, takkan tak boleh kot nak kucuk Hajar Aswad. Hajar Aswad boleh kucuk lah. Tu saya ringkas cerita dia. Akhirnya cerita ni saya tanya kepada satu orang guru kita, apa takwil mimpi dia? Apa takwil mimpi dia? Ketika tu kata Tok Guru Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, manhaj nubuwah telah berpindah ke negara kita. Manhaj nubuwah dah berpindah ke negara kita. Sebab tu saya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, beberapa kali kita dikunjungi oleh para ahli ulama yang mai ke tanah air kita ni. Antaranya satu ulama Mesir, saya tak ingat syekh tu, dia mai tu dalam himpunan selawat kot di Kedah ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia tengok putih semua orang mai majlis tu. Dia kata, ya Allah, dia pernah tengok hak macam tu, himpunan orang pakai mutih semua tu hanya di Azhar dulu. Sallallahu alaihi wasallam di Azhar dulu, kata dia. Hari ni siapa mengaji Azhar, macam kita duduk mengaji sana ustaz, kita tahu lah Azhar macam mana, pakai macam mana. Ulama-ulama Azhar yang dulu-dulu lepas rindu kepada Azhar pakai macam dulu. Hari ni pakai seluar, pakai baju kepiah pun tak pakai. Biasalah macam tu di Azhar di Mesir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia kata, ini Azhar dulu, kata dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, jadi subhanallah, tu di antara contoh Islam dah tak hidup di negara Arab, tapi hidup di tanah air kita. Sallallahu alaihi wasallam. Orang kita kalau pergi kenuri, habis piah atas kepala. Lebih-lebih kalau main masjid, main tarawih, lagilah atas kepala. Benar tuan-tuan? Negara Arab tak ada lah. Orang Arab dah cabut mahkota mereka. Orang Arab dah tak pakai sorban lah. Mana manhaj yang Nabi tanam hari itu dah berpindah ke Nusantara. Maka tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apa mesej yang Tuhan nak hantar ke kita, hanya yang ada mata hati boleh faham. Ya tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jadi tujuan daripada kita berpuasa ialah untuk memperoleh takwa. Allahu akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu perasaan dalam hati. Nabi kata, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa di sini, kata Rasulullah, di hati. Apa dia benar takwa tu? Takwa ialah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahih. Takwa ialah menjunjung tinggi titah perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu mana takwa. Saya pun nak faham imtithal awamirillah wajtinabu nawahih ni, daripada mengaji sampai mengajak baru faham. Bukan tak dengar, dengar tapi tak faham.
Bila dia mengajar, sari ke sari, sari ke sari, ngajak baru faham. Dulu duk faham imtithal awamirillah wajtinabun nawahi, itu hak kita duk buat hak Tuhan suruh tu. Hak ditinggal, hak duk tinggal hak Tuhan larang tu. Maknanya praktikal yang Tuhan suruh dan meninggalkan yang Tuhan larang tu. Lama-lama baru faham. Dia kalau tak ada hak sini, tak timbul hak tu. Soalan saya nak, hak Tuhan suruh tu dia takkan timbul bila kita buat. Yang Tuhan larang tu tak boleh kita tinggal kalau tak ada di sini. Rupanya imtithal awamirillah wajtinabun nawahi dalam hati, rasa, perasaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh bandari masjid, salah sayyidina Muhammad. Sebelum saya lupa, saya balik pesan, saya nak melancarkan Ramadan ni. Soalan saya nak melancar lah hari ni lah, hak saya ni wakaf untuk pembinaan renovate Salawah. Tuan-tuan kena bagi. Soalan saya Muhammad, sebab inilah masjid tengah-tengah pekan Allah Ustaz, musafir singgah. Soalan saya Muhammad, dari dulu sampai lah tak pernah berhenti lagi hidup jamaah di tengah-tengah pekan ni. Soalan saya Muhammad. Jadi kalau bila ayat tu esok canggih, boleh kita guna. Siapa yang bagi, yang infak, kekal sampai bila-bila. Selagi mana tak kiamat, tak runtuh bangunan ni, selama itulah wakaf kita berjalan sampai kita mati. Dalam kubur esok kita akan dapat perolehan ni, insya-Allah. Contoh masalah Sayyidina Muhammad menari masjid. Menari masjid dia contoh macam ni jugalah masalah Sayyidina Muhammad, orang renovate masjid. Akhirnya dia nak keluar, orang kata, "Haji, ni untuk masjid ni, wakaf lah." Diterima. Orang nak bagi dia terima, orang nak bagi dia terima. Satu hari subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, dia pakai baju Melayu. Masalah Sayyidina Muhammad dia main masjid, dia ambil duit daripada dompet dia, debus dalam poket baju. Salah Sayyidina Muhammad. Hari tu orang nak bagi sungguh, orang nak bagi. Dia ambil, dia buh, dia poket. Dia ambil, buh dalam poket. Akhirnya dia terasa macam di antara duit yang dia ambil tu, dia buh dalam poket dia. Hak duit dia tu, Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu kata, dia celaru dah ni. Berarti apa? Duit dia dah bercampur dengan duit masjid. Berani tak ambil? Nak tanya. Nak tanya lah, berani tak ambil? Mungkin ada orang yang kata, "Oh sayang, macam mana duit aku ni banyak ni, ratus ni, masalah Sayyidina Muhammad." Tuan-tuan, tentu duk takwa. Orang bertakwa tak berani ambil. Pasal apa? Sebab duit dia dah bercampur dengan duit wakaf. Allahumma salli ala. Tu duk takwa. Akhirnya hak dalam poket dia, tak kira duit dia, tak kira duit masjid, semua duit masjid. Itulah takwa. Perasaan tak berani ambil sebab takut termakan yang haram. Soalan Sayyidina Muhammad, takut anak bini makan yang haram. Baru ni saya jumpa dengan satu orang polis. Dalam duk bergaul dengan orang macam-macam, jumpa jenis orang. Saya kata, mai pakai baju kurta. Jumpa tu pakai baju kurta, ada rida, ada Sayyidina Muhammad, pakai kepiah. Sembang-sembang rupanya polis. Dia kata, masalah Sayyidina Muhammad, pencen dah Ustaz. Oh pencen dah, lah tak dia buat apa? Dia kata dia berniaga. Salah Sayyidina Muhammad. Dia kata tak tahan jadi polis dah. Tak tahan macam mana? Tak tahan Ustaz, duit. Bukan sikit-sikit Ustaz, banyak. Oh tu dia tak tahan duit. Masalah Sayyidina Muhammad. Mana apa tuan-tuan? Susah nak jaga, nak kawal diri waktu orang huluk tu. Allahumma salli ala. Saya kata mudah je berhenti polis tu. Dia tempat sebulan dah.
Sebulan isi borang nak berhenti. Tapi askar susah sikit dia kata. Polis nak. Tu nampak ada orang bertakwa. Dia tak berani. Ada satu orang, saya jumpa seorang polis juga waktu PKP tu. Salah selamat. PKP kan tak boleh nak pergerakan. Dia waktu tu dia bertugas Roblok Salah Sina Muhammad. Mai satu lori Cina. Lori Cina ni dia nak rentas daerah, nak rentas daerah, dia tak ada surat. Salah Sina Muhammad. Jadi ketika tu bos dia bagi duit. Mana sagi kalau hanya 4 boleh hang bagi duit lah. Salah Sina Muhammad. Jadi akhirnya bila minta surat, Cina tu zik mata nak bagi duit. Dia kata kenalah. Oleh kerana dia bertakwa, dia tak mau. Dia bagi syarat dekat anak buah dia. Anak buah dia baik. Dia pergi tengok lori tu jalan. Salah Sina Muhammad. Waktu tu tuan-tuan, Salah Sina Muhammad, lepas seminggu lepas tu ataupun 2 minggu lepas tu, dia tengok lori Cina tu lalu lagi sekali. Anak buah dia tak suruh pun pergi dah. Dia kata kena dah. Dia nak elok dia. Kena anak buah dia pula. Faham tak? Jadi orang bertakwa tak berani. Jadi kalau macam ni lah warna masyarakat kita, habis negara kita. Salah Sina Muhammad, rosak negara kita. Pasal kita miliki orang-orang yang rosak hubungan dengan Tuhan. Tu semayang macam mana tu? Agak-agak semayang macam mana tu? Dia ni kalau kita makannya haram, kita minum yang haram, pakai yang haram, doa kita Tuhan tolak lah. Takut kita ni doa kita Tuhan tolak. Dalam Quran Tuhan sebut wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Salah Sayyidina Muhammad. Kamu takutlah fitnah musibah yang tidak menimpa orang yang zalim di kalangan kamu saja. Bila Tuhan nak turun bala esok, hang ambil rasuah ke, hang tak ambil rasuah, kena sekali. Ni bahaya negara kita. Salah Sayyidina, sebab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab kita hidup di tengah masyarakat yang menghadapi krisis takwa. Jadi insya-Allah kita harap kita khususnya yang dengar tazkirah ni masalah Sayyidina Muhammad, mailah kita membuat muhasabah terhadap takwa kita. Macam mana kita dalam isu-isu hubungan dengan Tuhan. Dia ni yang Tuhan nak bagi takwa ni masalah Sayyidina Muhammad, ialah orang yang puasa Tuhan terima. Masalah Sayyidina Muhammad. Kalau Tuhan tolak puasa kita, tak dapat takwa. Maka Tuhan akan bagi kejayaan mendapat takwa masalah Sayyidina Muhammad kalau puasa kita Tuhan terima. Allahu Akbar. Tani kita kena kiam panjang tak? Kadang-kadang kita melengu juga. Kita dengar dulu Ustaz Ali, Ustaz Asri, Ustaz Ali Tasawuf. Waktu dia mengajak mahad dulu kami dalam kuliah Ramadan petang. Saya ingat lagi Salah Sayyidina Muhammad. Ustaz Ali dia cerita orang soleh-soleh dulu dekat nak buka puasa berdegup jantung ni. Ketak. Pasal apa lepas ketak? Ketak takut Tuhan tak terima puasa hari tu. Kita tak ada fikir kot. Kita kira nak makan dah. Kita kira sedap nak makan dah. Tapi lepas ketak, takut Tuhan tolak puasa hari tu. Sebab kaedah dia masalah Sayyidina Muhammad, kalau tolak mana apa? Tak ada kejayaan. Kalau tolak mana apa? Reject. Puasa reject, kena tolak. Auzubillah min dzalik, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi marilah kita buat muhasabah pada hari yang ke-23 ni, lagi 7 hari kita nak puasa. 23 hari lepas ni haraplah Tuhan terima. Haraplah walaupun kita tahu kita tak puasa seperti mana yang sepatut Tuhan suruh, tapi kita dah puasa dah. Salah Sayyidina Muhammad. Kita harap dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah terimalah puasa kita yang tak sempurna ni. Tu impian kita, tu harapan kita insya-Allah. Mana-mana yang Allah terima puasa dia, layaklah dia mendapat malam Lailatul Qadar.
sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Itu anugerah yang paling hebat, yang paling besar sekali, insya-Allah. Kalau Allah bagi malam Lailatul Qadar, berarti semua puasa kita daripada awal sampai habis semua Allah terima. Ya tuan-tuan, jadi hidupkanlah malam-malam yang berbaki ini, masalah Sayyidina Muhammad, bangkit doa, minta Tuhan gerak boleh bangun. Kalau kita bangkit malam tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jadi kita mintalah Allah terima hak kita buat. Jadi dengan harapan, dengan malam yang Allah kabul semua doa tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah terima puasa kita, Allah terima puasa mak ayah kita, Allah terima puasa anak-anak kita, Allah terima puasa suami isteri kita, masalah Sayyidina Muhammad, Allah terima puasa semua puasa umat Islam, insya-Allah. Jadi tuan-tuan mata Allah sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan yang disampaikan itu memberi sedikit manfaat untuk saya dan kita semua dalam menempuh 7 hari yang masih berbaki ini, insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Malik dan juga pengurusan Ustaz Dakwah di atas sebutan yang sangat bermakna pada hari ini. Lama tak mai kalau Ustaz. Mai tengok Ustaz Dakwah dah wajah baru. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melimpahkan kita dengan rahmatnya dan kita keluar daripada Ramadan seperti mana kita keluar seperti anak yang keluar daripada perut ibu dia, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik, Allahumma nawwir qulubana bihidayatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم.